Okey, jadi kita akan sambung lagi pelajaran kita pada malam ni berkenaan dengan tajuk asas nombor. Masih lagi dalam tajuk asas nombor dan kita ada lagi dua tajuk tak silap saya yang saya akan ajar. Lepas tu kita habis selesai untuk kelas tuition matematik. Matematik memang habis awal lah sebab kita punya tajuk pun tak banyak. Saya ajar pun terus gitu-gitu je kan sebab saya ajar perkara yang penting. Tak adalah semestinya awak kena faham satu buku teks tu. Yang lebih-lebih tu awak kena faham sendirilah. Kalau awak tak reti juga boleh tanya saya secara personal. Cumanya yang saya ajar dalam kelas ni adalah sesuatu pembelajaran yang kita nak tekankan. Kita nak tekankan pembelajaran-pembelajaran yang penting sahaja. Jadi mana yang bukan yang saya tak ajar tu tak penting. Tapi yang saya tak ajar tu penting, cumanya saya tak nak fokuskan lah. Mana yang saya ajar tu maksudnya saya nak kamu semua fokuskan dan cuba buat latihan lah supaya mahir mahir dengan apa yang saya ajar tu. Jadi kita ada lagi beberapa tajuk. Kita ada tajuk graf gerakan dan kita ada tajuk rangkaian dalam teori graf. Ada lagi dua tajuk sahaja tingkatan 4, lepas tu kita selesai. Saya faham ada pelajar ni dia cakap bila exam akhir tahun ataupun exam pertengahan ni nanti akan keluar tajuk-tajuk tingkatan 3, tajuk tingkatan 2 dan sebagainya. Okey. Yang itu berdasarkan apa yang awak faham dan apa yang pelajar ingatlah. Yang itu awak boleh tanya personal kalau awak tak faham. Cumanya saya tak akan ajar dalam silibus tingkatan 4. Sebab bila kita cakap tingkatan 4 maksudnya saya ajar tingkatan 4 sahaja. Okey, kalau tingkatan 5 ni bila masuk tingkatan 5 baru special sikit. Sebab tingkatan 5 dia dah final year dia dah tahun akhir. Jadi saya tak nak saya kena ajar juga lower form, saya kena ajar juga tajuk-tajuk pada tingkatan tertentu. Daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5 saya ajar untuk matematik form 5. Tapi sebabkan kamu tingkatan 4 masih baru lagi, jadi lebih baik kalau kamu fokuskan topik tingkatan 4 dulu. Okey? Fokuskan dulu topik tingkatan 4. Sebab nanti bila dah masuk tingkatan 5 baru ada masa untuk kita catch up topik tingkatan 3 dan topik tingkatan 5. Sebab mereka semua tu tak banyak. Yang banyak sebenarnya dekat sini tingkatan 4. Sebab tu saya nak tolong sangat-sangat jangan ketinggalan jangan ketinggalan dalam topik tingkatan 4. Kalau tak nanti tahun depan kena ulang balik. Kena ulang balik topik tingkatan 4 ni. Macam pelajar tingkatan 5 ni banyak kali ulang tingkatan 4 punya topik. So nak elak daripada perkara tu, better awak belajar betul-betul lah. Okay. So kita sambung. Soalan 5 Soalan 5 ni sama juga macam soalan 4. Okay, melibatkan operasi tambah atau melibatkan operasi tolak. Cumanya kat sini diberi asas nombor dia berlainan. Contohnya kalau kita belajar sebelum ni kan, asas 3 campur dengan asas 3. Asas 9 tolak dengan asas 9. Yang ini mungkin awak boleh jawab. Tapi dalam soalan yang macam nombor 5 ni, asas yang diberi adalah berbeza. Asas 6 dengan asas 4. Bila asas dia tak sama, kita tak boleh melakukan apa-apa operasi sama ada darab, tambah, tolak ataupun bahagi. Maksudnya tak boleh langsung kita gunakan kaedah biasa. Kaedah normal tak boleh. Jadi, kita kena tukarkan dulu nombor-nombor asas ni kepada nombor biasa. Ataupun nombor biasa tu kita gelarkan sebagai asas 10. Ini kaedah pertama lah. Kaedah pertama yang paling senang, tukarkan dulu dua-dua nombor ni ke dalam asas 10. Jadi kita pun buatlah. Kita asingkan kepada dua tempat. Kita asingkan kepada nombor yang pertama. Macam ni. Okay, 5, 1, 4, 2 ni kan. Nombor yang pertama ni kita asingkan, kita buat cerakin. Kaedah cerakin dilakukan untuk tukarkan nombor tersebut ke dalam asas 4. Silap. Untuk tukarkan nombor tersebut dalam asas 10. Ibu nombor. Ibu nombor. Kaedah cerakin. Yang mana bawah ni kita tuliskan soalan. Okay, ni adalah soalan. Dan atas ni kita tuliskan dia punya asas. Ni asas atas dia. Atas dia asas, tengok asas soalan tu. Kalau dia nombor 6, kita tulis 6 lah. Ini bentuk yang saya ajar. Kalau bentuk dalam buku teks dia terbalik sikit.
Dia tulis soalan dulu baru dia tulis asas kat bawah. Tapi tak apa, cara yang samalah. Okey. So biasanya kita akan mulakan dari kosong sampai nombor berturutan dari kanan ke kiri. Bacaan dia start dengan kosong, 6 kuasa kosong dari kanan, kemudian dia akan bertambah satu ke kiri, arah dia ke kiri. Ini adalah kaedah cerakin ataupun kita panggil sebagai kaedah jadual. Ini kaedah jadual dia lah kalau awak nampak. Kita asingkan macam ni lah. Dan cara kita menulis adalah kita tuliskan seperti saya ajar sebelum ni. 5 ni nombor soalan. Kemudian kita akan darabkan dengan 6 kuasa 3. Okey, 6 kuasa 3 ni saya suka sangat buat kalau awak tekan kalkulator yang ada simbol tanda atas ni. Dia macam V terbalik. Dia tekan macam itulah simbolnya. Kemudian kita akan tambah pula pada tabel yang seterusnya iaitu 4 kali dengan 6 kuasa 2. Kemudian teruskan lagi dengan nombor yang seterusnya 1 kali dengan 6 kuasa 1 dan tambahkan dengan 2 6 kuasa 0. Jadi cara tekan kalkulator ni kita ada cara dia lah. Okey. So 5 tekan kurungan 6 tanda atas 3 tutup kurungan. Oops, lupa letak nombor 6. Dia jadi macam ni. Bentuk dia kita tekan macam ni lah, sama seperti mana yang kita salinkan dalam jalan kerja tu. Jadi awak cari satu-satu dulu. Kita dapat 1080 tambahkan dengan yang seterusnya lah. Seterusnya kita tukar nombor dia sahaja. Nombor 4. Okey, 6 kuasa 2. Dapat 144. Kan macam ni. Kemudian kita teruskan lagi dengan 1 kali 6. So dapat 6 lah. Kalau saya dapat tahu congak lah. Tapi kalau awak tak reti congak, tekan je kalkulator. 1 kali 6 kuasa 1 akan dapat 6. Okay, 6. Dan 2 kali 6 kuasa 0 akan dapat 2. Sebab nombor 2 kali dengan 1 akan dapat 2. Diingatkan balik, 6 kuasa 0 bersamaan dengan 1. Nombor belakang sekali, nombor yang paling last, dia adalah 1 sebenarnya. Jadi 2 kali 1 akan dapat 2. Jadi kalau tak reti juga, tak reti congak, tak apa. Tekan je kalkulator. 2 kali 6 kuasa 0 akan dapat 2. Jadi kita tambahkan seperti biasalah, seperti mana yang awak tekan kalkulator. 180, silap. 1080. Okey, 1080 ataupun 1080. Tambahkan dengan 144, tambahkan dengan 6, tambahkan dengan 2. Kita totalkan je semua tu. Jadi hasil jawapan kita akan dapat 1232. Ni dalam asas 10. Sebab kita gunakan kaedah cerakin. So yang ni awak boleh nampak, semua ni adalah kaedah cerakin. Jadi nombor yang pertama ni 5412 asas 6 ni, kita dah selesai dah untuk cerakinkan dia. Kita dapat 1232 asas 10. Kemudian kita buat lagi pada nombor yang lagi satu, iaitu 3212 lah. Kita buat perkara yang sama sahaja. Jadi cara dia sama, kita cuma tulis je nombor dia 3, 2, 1, 2. Kemudian kita tuliskan nombor asas dia. Asas dia adalah asas 4. Masing-masing kena letak 4 lah pada atas kotaknya. Kemudian kita pun tuliskan nombor yang bermula dengan kosong. Nombor yang bermula dengan kosong tu adalah nombor yang paling kanan. 4 kuasa 0, 4 kuasa 1 dan seterusnya. Okey.
Kemudian bila dah selesai, kita kotakkan dia lah. Kalau tak nak buat kotak pun tak apa, sebab benda ni markah jalan kerja dia adalah tak penting sebabnya tak silap saya cara apa-apa sekalipun diterima asalkan betul jawapan. Sebab tak silap saya asas nombor ni ada banyak jalan kerja. Ada banyak kaedah. Dan salah satunya adalah cara ni lah yang saya ajar. Dan mostly masa masuk tingkatan 5 mungkin asas nombor ni dalam kertas 1 sahaja kot. Kita tak boleh detect soalan ni akan masuk kertas 2 atau tidak. Tapi kita cuma belajar cara nak buat dia. Okey. Sekejap Kemudian kita ceraikan, kita keluarkan seperti biasa 3 kuasa dengan 3 kali dengan 4 kuasa 3. Kita akan tambahkan dengan nombor yang seterusnya iaitu nombor 2 kali dengan 4 kuasa 2. Kemudian yang seterusnya 1 kali dengan 4 kuasa 1. Dan nombor seterusnya adalah 2 kali dengan 4 kuasa 0. Ikut urutan je lah. Dari kiri ke kanan kan kita buat darab-darab tambah ni dari kiri ke kanan. Maksudnya kita buat 3 kali 4 kuasa 3 tambah dengan seterusnya lah. Kalau awak buat terbalik pun tak ada masalah. Jawapan yang sama juga yang hasil kan. Tapi yang penting kena darab tambah lah. Itu kaedah cerakin. Jadi kira macam biasa kita tekan kalkulator. 3 buka kurungan 4 kuasa 3. Kuasa ni saya gunakan simbol yang ada bentuk V terbalik bawah hex ni. So kita pun gunakan dia sebagai kuasa simbol kuasa. So saya dapat 192. Okey, tambahkan dengan 2 kuasa 4 kuasa 2 kali dengan 4 kuasa 2. Kita dapat 32 lah. Kemudian 1 kali 4. 1 kali 4 bersamaan dengan 4. Dan 2 sahaja kat belakang. Sebab apa? Sebab 2 kali 4 kuasa 0. Kalau tak reti, tak apa. Awak boleh terus tekan kalkulator lah. 1 kali 4 kuasa 1 dapat 4. Kemudian 2 kali 4 kuasa 0 akan dapat 2. Okey, tekan je kalkulator tu dan kita kira je seperti biasa. Okey, 192 tambah 32 tambah 4 tambah 2 dapat 230. Ini masing-masing jawapannya berada dalam asas 10. Okey, ni adalah kaedah cerakin Kemudian kita tukarkan sahaja nombor tadi tu dengan nombor jawapan kita dan kita tambahkan seperti biasa. Nombor yang kita dapat tadi adalah 1232 tambah dengan 230 jadi jawapan kita akan dapat 1462. Sebab apa? Sebab dia suruh tambah sahaja. Bila kita dah masuk kepada asas 10, jadi penambahan ni dilakukan seperti biasalah. Tak ada kaedah-kaedah asas yang awak belajar sebelum ni. Maksudnya dia direct sahaja tambah. 2 campur 0, 2. 3 campur 3, 6. 2 campur 2, 4. 1 campur 0, 1. Okey, jadi dia tambah biasa je lah. Jadi apa yang saya nak tekankan kat sini, kalau asas dia tidak sama, seeloknya kita tukarkan kepada asas 10 dahulu. Okey, kita tukarkan kepada nombor normal. Nombor normal adalah asas 10. Okey, tukar je dulu dalam nombor normal. Baru kita ikut arahan dia. Arahan dia cakap nyatakan jawapan dalam asas 5. Bila nombor normal ni awak dah tahu jawapan, iaitu 1462 kan? Jadi awak tukarlah 1462 tu kepada asas 5. Gunakan kaedah bahagi. Sebab
Kita belajar asas 10, mak dia pergi kepada bawah, anak dia akan pergi jadi bahagi lah. Dia akan jadi bahagi. Atas ke bawah jadi bahagi. Bawah ke atas jadi cerakin. Cerakin tu macam tadilah saya cakap. Asas 6 kepada 10. Asas 4 kepada 10. Bawah ke atas cerakin. Tapi kalau 10 kepada 5, bahagi. 10 kepada 5 bahagi. Okey. So salin dulu. Mana yang tak sempat salin, saya bagi dalam beberapa saat. Okey. So kita sambung lagi. Belum habis lagi soalan yang sama. 1462 tadi kita dapat. Jadi kita pun tulis 1462. Kita bahagi dengan 5 lah. Kita kena bahagi dengan 5. Sebab apa kita bahagi dengan 5? Sebab kita nak tukarkan nombor ini ke dalam asas 5. Jadi kena bahagi dengan 5. Kalau dia nak dalam asas 3, bahagi dengan 3 lah. Kalau dia nak asas dalam asas 8, bahagi dengan 8. Ikut asas yang dia minta. Jadi asas 10 tukar kepada asas 5. Maksudnya nombor asas 10 bahagi 5. Nombor asas 10 tu bahagi dengan 5. So kita pun bahagi dengan 5 ni. Saya ada tunjuk kaedah saya. Mungkin pelajar ada kaedah yang biasa, kaedah modulus ataupun kaedah tolak. Ada banyak cara. Sangat-sangat banyak cara. So 1462 bahagi dengan 5. Kita dapat 292.4. Ni adalah kaedah saya lah. Kita bahagi dulu dengan 5. Kita akan dapat 292.4 dan kita akan ambil 292 nombor depan. Nombor sebelum point 292. Kemudian point 4 kita akan darabkan dengan 5. Sebab asas 5 kan, kena darab dengan 5 lah. Maksudnya ni adalah baki. Ini adalah baki. Kita nak jawapan baki sahaja. So baki dia adalah 0.4 kali 5 adalah 2. Tak tahu tekan je kalkulator. 0.4 darab dengan 5. Kita akan dapat 2. So baki dia ialah 2. Saya letak warna hijau sebagai jawapan untuk baki. Teruskan seperti biasa, kita akan bahagi lagi dengan 5 sampai habis. Sampai nombor dia kecil lah, sampai nombor dia terkecil. Sampai kosong pun boleh. So kita pun bahagi lagi dengan 5. So 292 bahagi dengan 5. 292 bahagi 5. Kita dapat 58.4. Okay, 58.4. Saya suka buat macam tu lah, 58. Kemudian point 4 tu saya letak tepi jauh. Tepi jauh sikit lah kanan. Okay, baki dia akan darab dengan 5. So sama jugalah jawapan dia akan dapat 2. Kemudian kita buat lagi sekali. Bahagi dengan 5 dan seterusnya sampailah habis. Okay, 58 bahagi dengan 5. Kita akan dapat 11.6. 11.6. So nombor 11 letak depan, point 6 letak kanan. So 11.6.
Okey, jadi 0.6 ni kita darabkan dengan 5, kita akan dapat 3 . Tekan je kalkulator untuk kira baki tu. So 0.6 darab 5 dapat 3. Nombor 11 ni masih lagi boleh teruskan. So 11 bahagi dengan 5. Okey, 11 bahagi dengan 5 akan dapat 2.2. Okey, 2.2. So cara menulis dia macam ni lah. 2, kemudian jauh sikit, 0.2. 0.2 kali 5 dapat 1. Tak tahu, tekan kalkulator lah. 0.2 kali 5 dapat 1. Okay. Next. Nombor 2 dengan nombor 5. 2 tak boleh bahagi dengan nombor 5. Sebab nombor 2 ni kecil. Kan? Nombor 2 ni kecil sangat daripada nombor 5. Nombor 2 bahagi dengan 5 tak boleh. Tak boleh. So maksudnya 2 ni terus je ambil jadikan baki. 2 ni lebihan. Lebihan ni jadikan baki terus. Jawapan dia kat sini 2. Jadi bacaan kita bermula dari bawah ke atas. Okey, dari bawah ke atas. Okey, macam ni. So jawapan dia akan jadi 2, 1, 3, 2, 2 asas 5. Jadilah jawapan dia. Tak semestinya awak kena tukarkan asas 5 dulu, baru awak tambah. Tak semestinya. Ada pelajar ni dia boleh buat macam tu tapi makan masa yang lama. Kalau rasa nak cepat, better awak tukarkan dulu asas mak dia dulu, okey, asas 10 kan. Baru awak buat operasi yang diminta, kemudian tukarkan apa yang dia nak. Tukarkan asas apa yang dia nak, selesailah jawapan tu. Kalau awak buat macam tadi, contohnya yang ni awak tukar asas 5 kan. Kemudian yang ni pun awak tukar asas 5, lepas tu awak kena tambah pun dalam asas 5, jadi benda tu akan jadi susah dan akan menyebabkan kecuaian. Jadi nak elak daripada tu kita guna cara senang. Ini lebih senang. Jadi complicated macam mana pun asas nombor tu, kalau awak tahu nak tukar-tukar dia, awak dah tahu proses cerakin macam mana, awak dah tahu proses bahagi macam mana, jadi nombor asas ni bukan lagi masalah untuk pelajar. Semua dia boleh jawab. Jadi awak kena faham basic untuk bahagi dengan cerakin. Cuma ini saya faham, pelajar ni dia tak boleh buat soalan-soalan yang hebat kalau soalan tu dibagi dalam bentuk ayat-ayat manis kan. Tak boleh. Sebabkan tu kita nak kena belajar basic lah. Okay, kena belajar basic supaya awak boleh keluarkan dan identify semua soalan-soalan hebat. Jadi apa yang saya nak awak sekarang ni buat adalah salin dulu. Salin dulu dalam masa beberapa saat sebelum kita menjawab soalan yang seterusnya lah. Okey. Ni soalan 5 Soalan 5 selesai. Itu dia punya cara jawab. Jadi kalau ada operasi tolak pun, tukarkan dulu dalam asas 10 masing-masing. Kemudian tolakkan macam biasa. Lepas tu tukarlah ikut apa yang dia minta. Sama ada asas berapa pun. Okey. Kemudian kita akan lihat pula soalan yang seterusnya, iaitu soalan nombor 6. Oops. Soalan nombor 6 ni dah masuk soalan yang terakhir lah, yang jenis-jenis kebat kan. Soalan jenis kebat ni macam-macam boleh jadi. Jadi kita pun, malasnya nak buat soalan kebat. Tinggalkanlah. Jangan macam tu Tapi sebenarnya cara dia kena ikut apa yang awak faham lah. Apa yang awak belajar ni,
Apa yang belajar hari ini adalah tukarkan nombor kepada asas 10 dulu, kemudian baru nyatakan jawapan dalam asas yang diminta. Itu je awak belajar. Yang penting awak tahu kaedah cerakin macam mana, kaedah bahagi macam mana, itu je lah yang awak kena tahu. Kalau awak tahu yang tu, awak boleh buat. Okey, jadi kita lihat dulu soalan ni. Soalan 6, Puan Faziatul membeli 100 asas 2 ekor ikan tilapia merah dan 10 asas 2 ekor ikan tilapia hitam dengan jumlah bayaran 112 asas 4. Okey, so saya tulis macam mana tahu? Saya tulis macam ni . Ni nama Puan Faziatul. Ni Puan Faziatul kan? Dia ada ikan tilapia merah, dia ada ikan tilapia hitam. So saya pun tulis ikan tilapia merah dekat atas. Ni saya nak asingkan dululah. Kemudian ni ikan tilapia hitam. Kemudian ni harga. Bayaran bayaran. Kemudian ni bayaran, bukan harga tapi bayaran. Maksudnya Puan Faziatul tu bayar berapa ringgit dekat kedai tu. Itu maksud dia lah. Jadi saya pun buat dalam bentuk macam table ni kan. Macam table tapi tak nampak table pun sebab saya tak gariskan. Kalau awak garis awak nampaklah table tu. Okey. Puan Faziatul beli 100 asas 2 tilapia merah. So saya pun tulis 100 asas 2 tilapia merah. Maksudnya kita susun kita susun dulu. 100 asas 2 tilapia merah dan 10 asas 2 tilapia hitam. So dia bayar berapa ringgit tau? Puan Faziatul ni membayar 112 asas 4 112 asas 4 ringgit. 112 ringgit asas 4. Macam itulah. So bayaran ni untuk Faziatul sahaja. Cerita pasal ni adalah Puan Faziatul sahaja. Masuk orang lain, Puan Rosnani, kita pun buat benda yang barulah, kita tulis kat bawah dia. Yang seterusnya Puan Rosnani pula. Puan Rosnani buat apa pula? Dia beli satu-satu asas 2 tilapia merah. Satu-satu asas 2 tilapia merah dan 10 asas 2 tilapia hitam. Bayaran RM200 asas 3. Macam-macam asas yang kita nampak kat sini. Kita nampak ada asas 2, ada asas 4, ada asas 3. So pening kepala kan? Jadi kita pun susun dalam bentuk persamaan linear. Jadi awak pun jenis yang suka huruf Y, jenis yang suka huruf X. So saya pun buatlah macam ni. X sama dengan ikan tilapia merah. Y sama dengan ikan tilapia hitam. Kan awak suka kan buat Y dengan X kan? Sebab kalau awak tulis panjang-panjang nanti pening kepala. Jadi awak catatkan tepi ni siap-siap supaya cikgu ataupun penanda akan nampak, oh X ni adalah merah, Y ni adalah hitam. Jadi mereka takkan keliru lah mana satu jawapan awak. Okey, so kita pun buat dalam bentuk persamaan linear. 100 asas 2 X tambah 10 asas 2 Y sama dengan 112 asas 4. Maksudnya pembelian untuk barangan X campur dengan pembelian untuk barangan Y akan hasilkan bayaran sebanyak RM112 asas 4. Itu maksudnya lah. Ini cerita pasal persamaan Puan Faziatul. Okey, kemudian kita ada Puan Rosnani punya persamaan iaitu 11 asas 2X tambah dengan 10 asas 2Y. 10 asas 2Y sama dengan 200 asas 3. Susah kan nak buat persamaan serentak kalau dia punya asas dia tak sama. Jadi nak cantikkan lagi persamaan linear serentak ni, kita tukarkan semua nombor ni dalam asas 10. Sebab itu adalah ibu nombor. Okey, ibu nombor. Kalau awak nampak bentuk dia macam bentuk persamaan, jadi kena tukarkan dalam bentuk ibu nombor dulu. Okey.
So macam mana nak tukarkan dalam bentuk asas 10? Asas 2, asas 3 dengan asas 4 masing-masing tukarkan kepada asas 10. Ibu nombor ni kan. Menggunakan kaedah cerakin. Dia sebab naik atas dari bawah ke atas menggunakan kaedah cerakin. Kalau kaedah asas 2 tukar asas 10, awak boleh tekan kalkulator. Mode base terus je tekan. So saya ajar cara cepat cara cepat mode base. Ni kalau siapa yang tak tahulah, tekan mode base. Mode 2 kali, base masuk ke asas mode asas. Pergi kepada bin untuk asas 2. Okey, bin untuk asas 2. Sekejap Okey, tuliskan nombor-nombor asas 2 ni, contohnya 100 kan. Awak tukar 100, tekan sama dengan, lock dia dulu, kuncikan dia dulu. 100 letakkan sama dengan, nanti dia dalam zone binary kan, zone apa asas 2 ni kan. Tukar kepada asas 10. Dapat 4. Betul tak? Dapat 4 tulis 4x. Dapat 4 tulis 4x. Saya selangkan sikit, kasih dia ruang. Okey, nombor 10. Nombor 10 pun awak tukar 10 masukkan dalam zone yang betul tukar balik zone B ni, zone binary asas 2. Tekan nombor 10, tekan sama dengan dapat macam ni kan, 10B kan. Tukar kepada DEC. DEC ni adalah desimal asas 10. Dapat 2 lah, 2Y. Tu cara tekan kalkulator lah. Sama dengan apa? Sama dengan 112 asas 4. Jadi tukarkan dalam asas 10, awak kena gunakan kaedah cerakin. 112 4 4 4 0 1 2. Ni awak kena tukar teruslah. Tapi yang mana ada asas 2 ni awak selesaikan dulu sebab saya nak cepat. So saya pun kena tekan kalkulator. 11 asas 2. 11 tu maksudnya bin. Okey, 11 macam ni, 11 bin. Okey, 11 bin. Kemudian tukarkan kepada DEC. Okey, tekan kepada DEC. So dapat 3x. Okey, 3x campur 10 asas 2 sama dengan atas So 2y sama je. Ni sama nilai dia, so 2y lah. Tak reti tak apa, awak buat balik semula. 10 asas 2 sama dengan 10b So kita pun tukar kepada DEC dapat 2, sama je. Cumanya kat sini kita kena ubahkan cerakin dia ni 200 asas 3 012 masing-masing ni kena guna kaedah cerakin. So awak buatlah kira sendiri. 1 kali 4 kuasa 2 tambah dengan 1 kali 4 kuasa 1 dan seterusnya lah. Okey, tambahkan dengan 2 kali 4 kuasa 0. Okey, 1 kali 4 kuasa 2 dapat berapa? Okay, ni tekan mode biasa balik lah. 1 kali 4 kuasa 2 dapat 16 So 16 tambah 1 kali 4 kuasa 1 dapat 4. 1 kali 4 kuasa 1 dapat 4. Okey, so 16 campur 4 campur 2 sebab 2 kali 4 kuasa 0 bersamaan dengan 2 kali 1 So kalau awak tekan 2 kali dengan 4 kuasa 0, okey, awak dapat 2. So tambahkan dapat 22 lah. Jadi 22 ni awak letak atas. Nombor biasa nombor asas 10. So asas 4 tu awak tukar kepada asas 10, awak dapat nombor 22. Jadi awak pun cari juga untuk asas 3 Alamak, tak muat. Sekejap saya pindah ke page sebelah. Paksa.
Okay. Next, yang asas 3 ni, 200 asas 3 ni kan. Sama jugalah saya buat 2 kali dengan 3 kuasa 2. 2 kali dengan 3 kuasa 2 dapat berapa? Kosong-kosong lah. Kosong habis. Tambah kosong campur kosong. Tak ada apa-apa lah. Kosong tu maksudnya kosong. So 2 kali 3 kuasa 2 bersamaan dengan 2 kali 9 bersamaan dengan 18. Okay, 2 kali 9 bersamaan dengan 14. Tekan je kalkulator kalau tak reti. So kalau kita tekan kalkulator kan, 2 kali 3 kuasa 3 kuasa 2 dapat 18. Menggunakan kaedah penghapusan. Okey, kaedah penghapusan, awak dah dapatlah ni persamaan dia, awak tukarkan dalam penghapusan punya kaedah. So penghapusan punya kaedah adalah awak nak hapuskan siapa? Nak hapuskan X ke nak hapuskan Y? Terpulang. Dalam apa ni, janji awak hapuskan salah satu huruf. Cumanya kalau saya cakap satu perkara lah, awak kena pastikan nombor dia nombor yang sama. Contohnya huruf X ni nombor dia kena sama. Kalau tak sama, awak tengok nombor Y pula. Kalau Y ni sama, awak boleh hapuskan. Kalau tak sama, kena samakan lah. Itu syarat dia. Yang penting mesti sama nombor. Jadi sekarang ni, berdasarkan soalan ni, okay, berdasarkan soalan ni, sekejap saya nampak ni serabut, jadi saya pindahkan. Okay. So saya nampak kat sini 2Y ni sama nombor, jadi saya pun buatlah penghapusan untuk Y. Saya hapuskan Y. So 2 ni positif, ni pun positif. Positif jumpa positif dapat positif kan? Tapi untuk simbol penghapusan dia jadi terbalik. Dia akan jadi tolak. Maksudnya awak belajar simbol penghapusan yang saya pernah terangkan sebelum ni. Ni saya ajar lagi sekali, siapa yang tak ingat. Simbol penghapusan. Okay, simbol penghapusan. Kalau positif jumpa positif, kita belajar positif. Negatif jumpa negatif, kita belajar dapat positif. Positif, negatif, negatif, positif, dapat negatif. Kan? Tapi untuk simbol penghapusan, kita akan dapat dia terbalik. Tapi kita buat bulat lah. Kita buat bulat. Tolak bulat, tambah bulat. Maksudnya, kita kena lihat lah kalau siapa yang kita nak hapuskan tu. Contohnya huruf Y ni kita nak hapuskan. So awak kena tengok. Positif jumpa positif. Positif jumpa positif dapat positif. Untuk simbol penghapusan dia kena terbalik, dia jadi negatif bulat. Okey, apa fungsi negatif bulat? Contohnya kalau awak buat 2 tolak 2 akan dapat kosong. Jadi hapuslah tu kan. Kita dah berjaya hapuskan Y. Hapus tu maksudnya kita nak matikan dia. Jadi dia dah tak ada lah. Y tu dah tak ada. Habis. Sebab itulah simbol penghapusan tu dia kena terbalik. Bila dia buat dia buat negatif bulat macam ni, semua yang atas kena tolak dengan bawah. Kalau dia positif bulat, semua yang atas kena tambah dengan yang bawah. Jadi ikut simbol penghapusan ni. Okay, ikut simbol penghapusan. Kalau simbol penghapusan dia tolak, jadi kena tolak. Contohnya 4 tolak 3. 4 tolak 3 dapat 1. So jawapan dia X. 4 tolak 3 dapat 1X. 2 tolak 2Y dapat 0. 22 tolak 18 dapat berapa? 22 tolak 18 tekan kalkulator. 21, 20, 19, 18. So 4 lah. 22 tolak 14. So 4 jawapan dia. So X sama dengan 4. X sama dengan 4. Cari nilai Y. Okey, cari nilai Y. So gantikan pada mana-mana je persamaan yang ada dalam ni. So kalau awak nak pilih persamaan pertama boleh, persamaan kedua pun boleh. Kalau saya pilih yang pertama lah sebab terus dia ambil kan. So gantikan X tu dengan 4. So 4 kali 4 tambah 2Y sama dengan 22. 4 kali 4, 16. 16 campur 2Y sama dengan 22. 2Y sama dengan 22 tolak 16. 2Y sama dengan 6. Y sama dengan 3. Kenapa? Tekan kalkulator. 22 tolak 16.
Okey, 22 tolak 16 dapat 6. Kemudian 2y sama dengan 6 dan 2 tu pindah jadi bahagi. Jadi 6 pindah 2 tu pindah jadi bahagi. So 6 bahagi 2 lah. Dapat 3. Jadi x ialah 4 dan y ialah 3. So awak boleh tulis kat sini soalan dia minta apa? Soalan dia minta harga bagi seekor ikan tilapia merah. Okay, so awak boleh tulis kat sini lah. X sama dengan RM4. Y ialah RM3. Tapi awak boleh juga buat ayat dia. Awak boleh cakap ikan tilapia merah. Harga dia X kan? So awak pun buat RM4. Ikan tilapia hitam RM3. Jadi awak dapat jawapan ni dalam asas 10. Cuma awak kena lihat dulu soalan ni minta apa. Cari harga seekor ikan tilapia merah dan seekor ikan tilapia hitam dalam asas 10. Jadi tak payah tukar. Maksudnya soalan ni cakap tukar je terus dalam asas 10. Settle. Jadi tak perlu tukar dengan asas apa yang diminta. Sebab memang dalam asas 10 pun kita jawab tadi kan. Semua nombor ni adalah asas 10. Sebab kita dah buat cerakin. Okey. Tapi kalau soalan-soalan yang seterusnya macam soalan latihan yang saya bagi ni kan, ada asas 2, ada asas 6, ada asas 2, ada asas 7 kan. Kemudian awak baca soalan ni dia cakap dia nak dalam asas 5. Tapi cara dia sama tau. Cara dia awak kena tukarkan asas 10 dulu, dapatkan jawapan, okey, harga setiap satu objek tu, baru awak tukarkan harga tu dalam bentuk asas 5 gunakan kaedah bahagi. Itu yang saya ajar tadi. Awak kena faham dulu cara nak tukar-tukar ni. Bila nak tukar? Bila dia minta baru awak tukarlah. Macam itulah. Okey? Bila dia minta baru awak tukar. Sama pula dengan soalan nombor 2. Soalan nombor 2 ni lagi susah sebab apa? Dia ada asas 2, dia ada asas 5, dia ada asas 6. Ada banyak Kemudian dia ada asas 3, dia ada asas 4, dia ada asas 7. Lepas tu Lala dia nak minta jawapan dalam asas 8. Memang sahlah 9 markah kan. Sebab banyak sangat. Jadi cuba awak latih diri awak sendiri untuk mahirkan dalam asas nombor ni tukar-tukar. Cerakin ataupun bahagi. Sebab latihan ni senang je sebenarnya. Cuma awak kena faham cara dia sama jawab macam soalan nombor 6. Buat persamaan serentak dan selesaikan dalam bentuk persamaan linear. Tapi buat dalam bentuk asas 10 lah. Baru tukarkan ikut apa yang diminta. Diminta asas 5 baru tukarlah asas 5. Diminta asas 8 baru tukar asas 8. Cuma yang lain ni kena tukar dalam asas 10 dulu. Okey. Ni siapa yang tak sempat salin tu, awak boleh tengok lagi nota ni dalam Google Classroom. Saya akan uploadkan dan awak boleh snap juga soalan ni. Kalau siapa nak snap, snap cepat. Sekejap saya kecilkan sikit. Okey, ni. Okey. Bagi pelajar yang confused, kenapa kita kena guna persamaan serentak? Okey, kenapa kita kena guna persamaan serentak? Okey, dengar Untuk matematik dengan matematik tambahan, dengar kenapa kita kena guna persamaan serentak? Sebab soalan ni dia minta dalam serentak. Dia minta harga seekor tilapia merah dengan tilapia hitam. Dalam satu soalan ni dia minta serentak. Dia minta dua nilai. Contohnya kan, saya cakap soalan tu cakap cari nilai X dan nilai Y. Maksudnya persamaan serentak lah sebab dia minta semua ni dalam masa yang sama. Itu sebabnya kita gunakan persamaan linear serentak. Faham kat situ? Faham lagipun nanti awak dah tingkatan 5, tajuk matrix pun lebih kurang je macam ni. Dia akan minta dalam persamaan serentak juga. Okey, setakat ni kalau awak faham, tuliskan faham kat ruangan komen lah. Kalau ada apa-apa nak tanya, awak boleh tanya. Okay, so saya harap awak boleh catch up dengan apa yang saya ajar dan kalau awak rasa lupa balik apa yang saya ajar tak apa, saya dah rakam dan awak boleh tonton balik dalam
rakaman video kelas malam ni. Untuk asas nombor ni settle lah sebenarnya. Saya tak nak panjang-panjangkan lagi dan sesi 2 tak ada kelas. Jadi sesi 2 saya bagi awal rehat lah. Okey, rehat awal. Nak nak buat kerja lain pun tak ada masalah lah. Cumanya latihan ni tolong siapkan dan nanti bagi kat saya dulu tunjukkan jawapan betul ke tak, saya nak semak. Kalau betul baru saya suruh awak uploadkan jawapan dalam Google Classroom. Okey, macam biasalah. Alright, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan kita jumpa lagi pada minggu hadapan.